Mic okey kan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari pengacara majlis yang berhormat Timbalan Menteri Datuk Hajah Hanifah Hajah Taib, Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Kementerian, Datuk Seri Uze, Ketua Perangkawan, Datuk Dr. Zunika, Timbalan Ketua Setiausaha, Datuk Yatimah, Timbalan Setiausaha, Cik Lokman dah ada ke mana? Ketua-ketua bahagian, ketua-ketua agensi, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya tengok jam sebab kita ada perubahan jadual sedikit. Saya kena menjawab soalan nombor 2 daripada Paguh hari ini kan. Jadi saya ada pendek sikit lah. Sebab itu saya ingat kita nak bagi lebih ruang kepada soalan daripada ucapan saya. Saya hanya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Itu yang penting. Malam ini insya-Allah tarawih yang pertama, dan insya-Allah gunakan masa Ramadan ini yang paling penting balik berbuka dengan mak ayah dulu. Dan jadi saya weekend ni memang balik kampung, dan saya harap yang dengan semua kesibukan kita, pastikan ada satu weekend balik dengan mak ayah insya-Allah bagi mereka yang ada mak ayah yang masih lagi hidup. Kemudian saya juga ucap terima kasih kepada sukarelawan daripada anggota kementerian yang telah bersama-sama turun, termasuk juga daripada Jabatan Statistik dan agensi lain di bawah kementerian yang sama-sama turun membantu mangsa banjir di Johor baru-baru ini. Saya tak kira sebenarnya kita dah 100 hari. Dah lebih ni kan, dah 100 lebih. Maksudnya kita ada ruang dan mandat yang besar, dan kalaupun ada pencapaian, sepatutnya tahniah dan penghargaan itu adalah kepada semua warga kementerian, daripada pimpinan sampailah ke bawah, kerana saya faham ia satu peralihan yang besar daripada yang kita biasa sebelum ini. Kementerian ataupun terutamanya EPU sebelum ini adalah satu agensi yang merancang dasar. Jadi dalam tempoh 100 hari kita bertukar daripada satu agensi yang merancang dasar kepada agensi yang perlu melaksanakan. Itu satu learning curve, perubahan yang memerlukan banyak pengalaman, banyak orang kata flexibility yang setakat ini alhamdulillah saya hanya boleh mengucapkan terima kasih dari satu bulan ke satu bulan. Cuma saya rasa kita akan terus berlari dengan lebih laju. Jadi kalau saya faham dia akan ada perubahan yang besar dari segi budaya kerja kita. Sebabnya ialah kita pada masa mandat itu besar, pada masa kita diberi lebih ruang, kita juga maknanya mempunyai harapan yang lebih besar daripada semua pemegang taruh lain, baik dalam kerajaan, jabatan-jabatan lain, baik pihak swasta, terutamanya orang ramai, kerana kita berada dalam keadaan yang mencabar. Saya tidak perlu huraikan dengan lebih panjang kedudukan ekonomi negara kita. Daripada awal kita telah sebut bahawa kita ada cabaran 3 yang paling penting. Pertama, kita kena kukuhkan kedudukan fiskal kita. Dan kalau kita berterusan dengan amalan sebelum ini, itu bermakna kalau ada lagi sebarang gangguan yang di luar kawalan kita, terutamanya di peringkat global, keupayaan kita untuk menangani
gangguan-gangguan itu akan lebih sempit. Dan kebanyakan negara-negara yang mempunyai masalah secara mendadak itu ialah kerana ruang yang dipanggil ruang fiskal ataupun ruang untuk menangani gangguan-gangguan ini disempitkan tanpa mereka sedar dari satu masa ke satu masa. Dan ini jadi cabaran kepada kita kerana dia tak nampak tugas untuk mengukuhkan kedudukan fiskal itu, terutamanya dari perspektif fungsi Kementerian Ekonomi. Dia bukan sesuatu yang nampak terus kerana ia melibatkan pengupayaan, pemantauan, memperketatkan tata kelola semua projek-projek pembangunan yang kita usahakan, dan dia akan ambil masa yang panjang. Begitu juga dengan tugas yang kedua, iaitu untuk menambah hasil pendapatan negara. Ada setengah itu adalah bersabit dengan dasar yang kita akan mengelolakan penyelarasan dasar-dasar utama negara yang akan ada kesan kepada perkara itu. Dan sebahagian daripada 100 hari yang lepas, kebanyakan juga tumpuan kita ialah untuk memulakan usaha-usaha untuk menstrukturkan ekonomi. Walaupun contohnya IPR itu nampak kecil dari segi berbanding dengan kerangka-kerangka yang mungkin pernah dilancarkan. Jumlahnya kecil, bentuk pendekatannya kecil, tapi kita bermula dengan itu untuk sama-sama juga bukan saja di kalangan kementerian, tetapi juga untuk orang ramai memahami bahawa setiap yang dilakukan itu sewajarnya mempunyai matlamat yang pelbagai. Selain daripada dia bagi manfaat terus kepada kumpulan sasar, ia juga mestilah mempunyai matlamat khusus untuk menstrukturkan kembali ekonomi. Dan setiap daripada yang kita usahakan melalui IPR, Intan, Insan dan Ihsan, dia sebenarnya ada serampang dua mata. Selain membantu miskin tegar dan juga B40, sebenarnya dia satu anjakan yang perlahan-lahan ke arah membaiki beberapa struktur dalam ekonomi kita. Mesin vending contohnya ialah untuk kita mula secara perlahan-lahan beralih daripada pergantungan yang terlalu tinggi kepada tenaga kerja biasa. Kerana kita tak mampu dah sebenarnya sebagai ekonomi untuk terus bergantung kepada pekerja asing untuk perkara-perkara sebenarnya yang kita boleh buat sendiri. Mesin vending juga sebenarnya satu contoh yang paling mudah untuk orang ramai memahami automation. Selalunya kita cakap pasal automation, orang ingat robot, orang ingat sebenarnya benda yang paling mudah dalam hidup kita ialah perkara yang kita gunakan setiap hari, kan. Sama juga dengan Intan, selain daripada membantu penerima, kita juga nak pastikan bahawa kita menambah bekalan makanan setempat. Dan begitu juga dengan Insan dan yang lain-lain. Kita ada banyak lagi usaha-usaha yang kita akan percepatkan dalam bidang-bidang khusus untuk menstrukturkan ekonomi. Saya tahu bahagian tertentu sekarang saya agak ada yang semakin banyak yang kena balik lambat lah. Kerana kita ada tempoh yang cukup pendek. Contohnya kita kena usahakan mempercepatkan usaha untuk beralih kepada tenaga boleh baru. Energy transition ataupun peralihan tenaga bukan saja soal, sebab selalunya kalau kita sebut pasal peralihan tenaga, kebanyakan ingat peralihan tenaga ini adalah sebab soal alam sekitar ataupun zero emission dan yang lain-lain. Selalunya bila sebut alam sekitar dan zero emission ni kepada orang biasa dia susah nak relate. Tapi matlamat yang sama kalau bukan lebih besar mengenai peralihan tenaga ini ada dua. Pertama ialah untuk menjamin kelangsungan bekalan tenaga kita. Seperti yang kita telah tengok di negara-negara lain, terutamanya Eropah. Bila perancangan itu tidak dibuat lebih awal,
dan pergantungan itu tertumpu kepada satu atau dua tenaga sahaja. Bila berlaku sebarang gangguan dalam bekalan ataupun pasaran antarabangsa, kesannya kepada negara itu cukup besar. Dan saudara-saudari di kementerian sebenarnya adalah antara orang yang bertuah, kerana saudara-saudari ada pandangan yang jauh lebih panjang berbanding dengan orang lain, kerana data dan perancangan itu ada di kementerian ini. Dan saudara-saudari boleh nampak sebenarnya kalau kita tidak berhati-hati dan menganjak peralihan itu, maksudnya keterjaminan bekalan tenaga kita itu dari segi kemampuan kita, kelangsungannya, dari segi keseimbangan dengan komitmen alam sekitar, perkara itu menjadi lebih rapuh dari satu tahun ke satu tahun. Jadi tumpuan kita 3-4 bulan. Saya tahu pasukan yang bekerja dengan Datuk Yatimah memang balik lambat lah korang kan, untuk 3-4 bulan ini, kerana kita ada tugas yang besar. Dan saya sebenarnya faham bahawa pasukan kita itu berbanding dengan kementerian lain atau agensi lain, pasukan kita itu kecil, tenaga kita itu kecil. Jadi ini juga cabaran-cabaran yang sama juga macam Datuk Dr. Zunika terpaksa lalui dengan IPR. Kita terpaksa mengangkat skala projek ke peringkat nasional dengan kedudukan tenaga kita sebenarnya yang kecil berbanding dengan kementerian-kementerian lain, kerana kita bukan kementerian pelaksana sebelum ini kan. Tapi insya-Allah saya tengok setakat ini semua berlari dengan baik. Kita kena kekal berlari. Saya pun dah mula jogging sejak 2 minggu lepas, dan it's all about the discipline. Memang setiap satu masa ke satu masa kita akan rasa penat, kita akan rasa cepat mau putus asa. Kadang-kadang kita tanya kenapa kita perlu bersusah payah, kerana kita tak nampak kesan. Tapi it's all about the discipline juga, dan juga kefahaman tentang nilai dan sumbangan sesuatu yang kita buat itu untuk masa depan. Sebab itu saya selalu ulang juga bahawa kalau kita nak kekal motivasi, to motivate us to do something like this, you can only do this if you understand national service. Terutamanya kepada yang muda-muda yang baru kerja, yang 5 tahun ke bawah. If you don't understand and if you don't really embrace national service, it is difficult to continuously run at the pace that we need to run, terutamanya dengan mandat yang diberikan kepada kementerian sekarang. Saya ucap terima kasih kepada DOSM. Saya tahu mungkin saya tidak, dalam kebelakangan ini saya jarang berbanding dengan masa yang saya beri tumpuan kepada kementerian. Tapi saya ingat DOSM pun pada awalnya, oleh kerana saya ada luangkan sedikit masa dari segi visi dan ke arah mana, DOSM pun cukup faham peranan yang perlu dimainkan oleh data untuk kita menstrukturkan ekonomi. Jadi dalam tempoh 2-3 bulan akan datang, ada beberapa bidang yang utama yang kita akan beri tumpuan. Pertama yang saya sebut tadi ialah peralihan tenaga, kerana kita kena mempercepatkan proses ini dan membawa keseluruhan naratif nasional itu ke arah itu. Sama seperti bila kita mulakan IPR, ialah supaya naratif nasional itu tertumpu kepada perkara-perkara yang penting untuk struktur ekonomi. Begitu jugalah tumpuan kita dalam tempoh 3 bulan akan datang. Sebab itu pasukan kita ada tugas yang berat untuk memastikan roadmap kepada energy transition itu kita dapat siapkan dalam tempoh 3 bulan. Saya akan mula dengan ekonomi digital. Jadi Fabian, you get prepared, you have to run after this kan. Jadi sementara 2-3 bulan lepas saya tumpu pada perkara yang lain. Our next focus dalam 2-3 bulan akan datang, selain daripada energy transition, is also expediting digital economy. Dan insyaAllah kita ada pasukan yang bekerjasama dengan MOSTI untuk kita lancarkan satu inisiatif berkaitan inovasi.
Dan seperti biasa juga, saya harap saudara-saudari faham, pendekatan kita ialah selain daripada kita merancang dasar itu, kita kena bergerak selari dengan membawa penerima ataupun stakeholder yang paling penting, iaitu rakyat daripada awal. Sebab satu kaedah yang kalau saya tengok, saya rasa boleh perbaharui berbanding sebelum ini, ialah selalunya kita tumpu kepada kerangka dasar saja dan kemudian membawa pemegang taruh yang lain, terutamanya orang yang nak menggerakkan benda ini, iaitu rakyat, selalunya itu ditinggalkan dalam satu perenggan plan komunikasi strategi. Jadi dia ada jurang yang besar di antara apa yang kita rancang dengan apa yang disambut. Jadi sebab itu setakat ini, setiap yang kita buat, kalau saudara-saudari perhatikan, kita bermula serentak, iaitu kita mula daripada awal dulu dengan rakyat dahulu, supaya mereka boleh mula memahami sedikit demi sedikit, supaya bila perancangan itu berlaku, dia dapat disambut dengan cepat. Begitulah bila kita bagi sepenuh sokongan kepada Open Dorsum, IPR contohnya, dan juga untuk My Digital kita akan bermula fokus mengenai inovasi. Dan perkara ketiga yang dalam tempoh 2-3 bulan ini kita akan bagi tumpuan ialah mempercepatkan kerjasama di antara industri dan juga dengan rakyat dari segi membaiki kebolehpasaran dan keupayaan tenaga kerja kita, terutamanya yang muda-muda. Kerana itu masalah struktur ekonomi yang besar dalam negara kita, iaitu peluang pekerjaan itu banyak, tetapi ada jurang yang besar di antara apa yang diperlukan oleh pasaran dengan apa yang ditawarkan oleh tenaga kerja kita. Jadi yang itu pun saya ingat kita ada satu pasukan yang sedang membangunkan scaling up itu, dan bila kita lancarkan, insya-Allah dia akan dapat menemukan kumpulan sasaran yang lagi besar dengan peluang-peluang yang ada di dalam industri, supaya dia juga memenuhi dua matlamat tadi. Pada masa dia membantu penerima-penerima, ia juga membantu untuk membetulkan struktur yang ada dalam ekonomi kita. Jadi saya ingat cukup setakat itu, kerana saya ada mungkin 10 minit 11 minit saja untuk jawab beberapa soalan. Jadi kalau boleh tolong pendekkan soalan, dan saya cuba jawab dengan pendek juga supaya kita boleh ambil beberapa soalan. Baiklah, dijemput mana-mana warga Kementerian Ekonomi untuk tampil ke mikrofon yang telah disediakan di bahagian kiri dan kanan Dewan. Ini hari terakhir boleh makan tu. Dr. Ramli. Assalamualaikum. Saya cuma nak tanya, tadi ada video tunjuk 100 hari. But then YB juga bercerita tentang struktur ekonomi kita. But the structure EPU yang Kementerian Ekonomi ada sekarang ni, does it fit into perubahan struktur yang berlaku? Itu satu. Yang kedua, orang-orang yang ada dalam EPU sekarang ni, yang duduk dalam Kementerian Ekonomi ni, adakah mereka ini sebenarnya sesuai di sini ataupun perlu di reassign semula? It's not to say that orang tak sesuai kat sini, tak berfungsi. Mungkin tak sesuai dekat sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ruang kita bekerja tu harus kondusif. Dan saya rasa ramai yang duduk di bangunan EPU sekarang ni memang banyak komplain. Saya tahu YB tahu atau tak, tapi memang banyak parking tak ada, ruang nak ambil benda yang simple, nak ambil wuduk dekat dalam toilet pun tak ada ruang. So benda-benda kecil macam ni dia ada impact pada pegawai. So kalau macam pegawai tu terpaksa stay back, dan setiap kali dia stay back, dia terpaksa berhadapan nak jalan jauh pergi ke parking lot, saya rasa lama-lama semua akan keluar. Terima kasih. Yang itu kena jawab lah, semua orang tepuk ni dia dengan cepat kan.
bagi saya dari segi struktur, soalan dua soalan pertama tu kan, satu soalan struktur kementerian sekarang, dan yang kedua dari segi kesesuaian kan, saya tak tahu bagaimana orang lain menguruskan organisasi lah. Sepanjang lebih kurang 24-25 tahun pengalaman saya bekerja, saya bertukar daripada satu organisasi ke satu organisasi selalunya dalam masa yang cepat. 2-3 tahun saya pergi ke tempat baru, 2-3 tahun kan. Pengalaman saya dan petua saya ialah we work with yang ada, kerana selalunya potensi yang ada itu lebih besar daripada kalau kita tukar. Dan to me, as best as possible, a mark of good management is that you can bring up what you inherit and shape them and deliver what you need to deliver. Saya selalunya agak apprehensive kalau masuk saja nak kena tukar semua. Dari setakat ini bagi saya, kalau untuk menjawab Ramli tadi untuk dua soalan pertama, sudah tentu kita laksanakan satu persatu. Dia sebenarnya a two-way process. Di peringkat kepimpinan pun kita kena lihat dari segi sama ada struktur itu benar-benar berkesan ataupun dia ada masalah yang kita perbetulkan. Tapi kita perbetulkanlah as we go along. Tetapi kita perlu melalui proses itu dulu. You go through the process, you tengok dekat mana hiccup, dekat mana obstacle, and then you fix. Bukannya daripada awal masuk you tak buat apa-apa lagi, you dah kata yang ni tak betul, yang tu tak betul, yang ni tak betul, orang ni tak boleh dan sebagainya. So we go through that process. And it's a two-way process. Maksudnya dengan pertukaran yang kita ada sekarang, dari satu tugas yang kita merancang kepada tugas kita melaksana, dia juga bergantung kepada pilihan pegawai-pegawai. Ada pegawai yang lebih suka pada satu peringkat kerjaya dia lebih suka merancang. Jadi maka kalau ia tidak sesuai, kita akan pastikan bahawa pilihan itu dan padanan itu dipermudahkan dalam sistem kita, supaya yang kita nak bukan semata-mata dari kehendak kementerian semata-mata orang kena macam ni, buat macam ni, kerana sebenarnya ia juga soal kerjaya masing-masing. Hanya orang yang betul-betul padan, kena dengan minat dia dan mendapat peluang yang memenuhi cita rasa dia, yang betul-betul boleh kita unlock potential dia untuk menyumbang. Kadang-kadang dia bukan soal salah organisasi ataupun salah pegawai, dia kadang-kadang tidak match dengan kehendak dan juga cita rasa dia pada masa itu. Jadi I think we will take a very open-minded and positive attitude towards the whole thing kan. Jadi sebab itu selagi tengok saya tak masuk dan saya tak tukar semua, because I think we have to go through that process kan. Yang penting ialah kita semua kena subscribe to that national service. Kalau kita subscribe to that national mission, yang ini yang kita kena buat, because we sign up to this national mission, maka I think we all make adjustments as necessary as we go along. Sebab matlamat kita sama kan. Dan on that basis juga soal pejabat, saya tahulah, saya notice kalau saya pergi berjalan dari satu tempat ke satu tempat, ada tempat dia sejuk sangat, ada tempat sebenarnya panas kan. So I notice perkara-perkara begitu. Maksudnya ada benda-benda yang kita kena tengok dengan lebih detail. What we will do is this, let me dengan KSU, dengan TKSU semua go through some of these issues, and then kita ada masa and we'll improve one by one. Hopefully kalau dalam perjumpaan bulanan yang akan datang, we can focus on one by one. Maksudnya saya boleh sebut, okay, ini senarai masalah yang ada, okay, this is what we're going to do one after another. We won't be able to solve everything at one go lah, but for that I think we'll get the details. InsyaAllah we'll get the details and we'll see what we can do, dan harapnya kita mula dapat tengok perubahan itu sedikit demi sedikit.
mungkin seorang lagi dengan beberapa soalan. Kalau tidak nanti saya dituduh lari daripada menjawab soalan. Ada satu lagi soalan ke? Komen ke? It's also part of what we want to do. We want to make sure that pegawai have the candidness untuk menyampaikan pandangan itu secara terbuka. Of course dia ada tertib dan adab dia, tetapi we want to create an open environment yang sebenarnya you can say and you can even criticize some of the things that we do kan. Kalau rasa ada perkara yang boleh ditambah baik. Parking tu saya kena tengok macam mana nak tambah parking. Yang lain yang dalam bangunan tu mungkin dalam kawalan kita lah, parking tu it requires a bit more insight on how to do it. Ada soalan terakhir? Kalau tak ada tak apa. Jadi saya just nice, saya minta maaf sesi kita pendek. Dan saya nak ambil kesempatan ini sekali lagi ucap terima kasih. Saya harap sedikit demi sedikit kita akan dapat rasa we are making a difference. Dia yang penting bila kita bekerja yang dah lebih 20-30 tahun tak ada lagi kot. Tapi most of us dalam kategori almost ada yang almost 30 tahun kan. I think the challenge as you grow longer in your career is to stay focused and to have that motivation to keep doing. And that motivation and stay focused itu sebenarnya dia function kepada the meaning of our work. You can only stay focused and keep on doing new things, better things kalau kita rasa kita ada kesan ataupun hasil tangan kerja kita itu membawa manfaat kepada orang lain. Jadi saya harap as we go from one month to another, we can understand the meaning of our work better. And we can see that meaning and effect itu kepada orang lain. Dan walaupun itu tidak diterjemah kepada bonus berpuluh-puluh bulan, tapi actually that is more important. Dan itu pengalaman saya juga. Saya pernah melalui kerja yang gaji banyak awal, kemudian saya pernah mengusahakan perniagaan sendiri, saya pernah jadi orang politik. Satu-satunya common denominator yang menentukan that you can wake up every morning, rasa hari itu baik dan esok mula balik, ialah the meaning of our work. It's not salary, it's not pangkat, it's not what orang cakap, it's the meaning of our work. Dan saya harap as we go from one month to one month, we understand the meaning of our work in the context of the national contribution yang saudara-saudari keseluruhan warga kementerian dan agensi-agensi saban hari sekarang ini bertempur untuk kita perbaiki keadaan dalam misi nasional yang kita ada. Jadi saya tak ada pantun cili dan kicap. Maybe next one I will figure out one. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat menyambut Ramadan, selamat beribadah. Dan jangan terbawa-bawa the difference between Ramadan the ritual and Ramadan budaya. Ramadan kena ini kena itu, dengan the real Ramadan which is our time dengan Allah, our time untuk kita reflect and our time to have some peace of mind. Sebab itu ada Ramadan, so that every year kita diberi masa untuk kita reflect the last 1 year and to prepare the next 1 year. Jadi dengan itu, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.